Please, the show starts in 3, 2, 1, go. Okey, nama saya Muhammad Naufal Ishraf bin Nazrul, menuntut di KPTM Bank Selangor, kelas Diploma in Entrepreneurship, and saya juga daripada Seksyen 85. Okay, hari ini saya nak menerangkan tentang kepercayaan awal dalam kehidupan orang Melayu. Okey, kepercayaan awal masyarakat Melayu ni sebelum kedatangan agama adalah animisme, di mana mereka percaya semua benda di alam dunia ini mempunyai roh dan semangat yang mempengaruhi kehidupan manusia sama ada baik atau buruk. Okey, roh atau semangat ini perlu dipuja agar membawa kebaikan dan menambahkan rezeki. Atas kepercayaan mereka lah, keadaan ini telah mempengaruhi kehidupan mereka kerana terdapatnya aktivitas memuja pantai atau semangat padi bagi menjamin keselamatan dan menambahkan hasil padi mereka. Dengan ini timbullah konsep pantang larang, adat istiadat, undang-undang kebudayaan dan sebagainya. Okey, bagi memuja semangat ini lahirlah tarian, nyanyian, drama, muzik, unsur mainan, mantra, adat menanam, adat kematian dan sebagainya yang ada hubungan dengan kepercayaan itu. Beberapa dari unsur ini menjadi hiburan dan mainan yang pada asalnya merupakan upacara yang berkaitan dengan kuasa gaib. Contohnya main putri, main dewa, memutus ubat dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan unsur mainan dan tarian tadi, maka lahirlah upacara jampi serapah yang bertujuan untuk melindungi permainan daripada segala bencana dan menghalau jin dan hantu daripada mengganggu persembahan mereka. Setiap persembahan ada peraturan dan pantang larang kerana asal-usul sesuatu jenis persembahan selalunya dihubungkan dengan kuasa gaib. Okey, dengan wujudnya kepercayaan tersebut, maka wujudlah satu golongan masyarakat yang dihubungkaitkan dengan upacara-upacara yang bertanggungjawab memulih diri seseorang yang dipercayai disampur atau hilang semangat. Okey, terdapat juga bentuk kepercayaan terhadap roh orang yang sudah mati. Mereka percaya individu ini yang semasa hidupnya mempunyai kuasa hebat, apabila mati akan tetap memberi perlindungan kepada mereka. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat tempatan memuja roh si mati agar dapat memberi perlindungan kepada mereka. Dalam kepercayaan Melayu itu sendiri terdapat 6 benda atau tempat yang dikeramatkan. Seperti contoh, yang pertama, objek alam seperti batu, puncak gunung, pulau dan tanjung. Yang kedua, binatang, contohnya seperti harimau dan buaya putih. Yang ketiga, kubur ahli sihir atau pawang, contohnya macam bomoh lah kan. Yang keempat, kubur orang yang membuka pemukiman baru. Yang kelima, pemakaman ulama Islam. Dan yang keenam, ulama yang masih hidup. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan tentang agama dalam kehidupan orang Melayu. Okey, yang pertama, agama Hindu. Okey, pengaruh agama Hindu ni tersebar sejak abad ke-6 lagi yang dibawa oleh pedagang India. Penyebaran agama ini berkembang pesat ketika kedatangan golongan Brahmana dan penerimaan agama ini oleh golongan pemerintah. Ajaran ini diterima oleh pemerintah kerana agama ini berpegang teguh kepada konsep Dewa Raja, iaitu raja adalah Tuhan di bumi yang sekaligus memperkukuhkan kedudukan raja sebagai pemerintah. Sebagai contoh, terdapat 2 buah kerajaan Hindu di tanah Melayu, iaitu Kerajaan Langkasuka dan Kerajaan Kedah Tua. Di samping itu terdapatnya penyembahan Dewa Siva dan Vishnu yang dapat dilihat daripada pembinaan candi Bukit Batu Pahat dan Candi Bukit Pendiat di Lembah Bujang, Kedah. Kerana prinsip kedatangan agama Hindu yang diarahkan oleh kaum bangsawan, banyak pihak yang mengatakan bahawa sebenarnya hanya golongan bangsawanlah yang menganut agama ini dengan secara bersungguh-sungguh.
meskipun mereka sendiri tidak benar-benar faham dengan ajaran filsafat Hindu yang asli. Mereka hanya mementingkan perkara yang berkaitan dengan tata upacara serta ajaran-ajaran yang membesarkan keagungan dewa bagi kepentingan mereka sendiri. Sehingga secara tidak langsung dengan menjadi penganut agama Hindu, mereka memperkukuhkan lagi kedudukan mereka di dalam struktur lapisan di dalam puncak masyarakat. Adapun dalam masyarakat Melayu lebih cenderung bersifat seni dibanding harus memahami kehalusan metafisik Hindu ini yang bersifat filsafat. Beberapa kesusasteraan agama asli Hindu India yang diadaptasi ke dalam bahagian Hindu Melayu telah ada pada Mahabharata dan Bhagavad Gita yang menggambarkan kehidupan Arjuna dan Bharatayuddha yang kesemuanya tidak menampakkan filsafat Hindu asli itu. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan agama kedua, iaitu agama Buddha. Okey, agama Buddha ini pula turut tersebar di kalangan masyarakat Melayu dan ia mempunyai pertalian dengan agama Hindu. Ini disebabkan agama ini mengalami pengakomodiran dengan unsur-unsur agama Hindu. Okey, agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama di India. Agama ini melarang manusia melakukan kekejaman kerana ia tidak mendatangkan sebarang kebaikan. Ajaran agama Buddha ini mudah diterima kerana anggapan mereka bahawa pengasas agama Buddha merupakan penjelmaan kembali salah satu daripada dewa Hindu. Okey, seterusnya kita pergi ke agama Islam. Okey, kedatangan agama Islam pada abad ke-7 telah mengakis sebagian amalan kepercayaan Hindu-Buddha yang telah lama bertapak di tanah Melayu. Maksudnya agama Islam itu sendiri sebenarnya dari berbagai cara, iaitu yang pertama melalui jalur perdagangan, di mana ada satu keyakinan bahawa sebenarnya para saudagar ni yang melakukan perjalanan ke Indonesia sebahagiannya adalah para sufi yang kemudiannya menyebarkan agama Islam di Nusantara termasuk di tanah Melayu. Okey, yang kedua melalui pernikahan, di mana para Muslim melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi. Hal itu menjadi cara lain untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat pribumi termasuk di tanah Melayu. Okey, yang ketiga mendekati kaum bangsawan. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar asumsi bahawa jika kaum bangsawan apalagi raja masuk agama Islam, maka rakyat juga akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam ini disebarkan oleh golongan pedagang dan pendakwah Islam dari Asia Barat. Ajaran Islam ini menekankan dua aspek penting, iaitu akidah dan syariah. Akidah ialah kepercayaan seluruh jiwa raga terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala syariah merupakan perundangan dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kedatangan agama Islam ini telah membawa perubahan yang besar dalam politik, perundangan, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu. Dari segi politik, jelas dapat dilihat dengan penggunaan gelaran pemerintah iaitu raja yang telah digantikan dengan gelaran sultan. Bahkan sultan dianggap sebagai ketua agama Islam. Segala upacara rasmi didahului dengan doa. Pemimpin agama merupakan penasihat sultan dalam hal-hal mengenai hukum syarak atau hal yang berkenaan dengan agama Islam. Okay, dalam aspek perniagaan pula, Islam mengharamkan riba dan menggalakkan umatnya mencari rezeki yang halal. Di samping itu, amalan zakat dan fitrah sedikit sebanyak telah membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk menjalani kehidupan mereka. Dari segi sosial pula, wujudnya semangat jihad bagi memelihara kesucian agama Islam daripada penjajahan barat. Okay, dari segi adat pula didapati terdapat pengkomodiran dengan unsur hidup Buddha kepada unsur keislaman seperti perkahwinan, adat turun tanah, berlenggang perut, berkhatan dan sebagainya. Pada akhirnya, orang Melayu membuktikan kemelayuannya dengan menganut agama Islam. Terlepas daripada mereka menjalankannya dengan secara sempurna atau tidak, hal ini dibuktikan dengan praktik-praktik keagamaan di mana praktik-praktik tersebut dilakukan sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Okey, maksudnya dengan mazhab yang mereka ikutlah. Pada umumnya, masyarakat Melayu ni menganut mazhab Syafi'i. Mereka kebanyakan melaksanakan solat subuh, isyak, zuhur dan asar lebih sering di rumah, sementara maghrib dilakukan secara berjemaah di masjid. Menurut kepada Yusma Yusof, orang Melayu sangat menghormati hari Jumaat. Ini jelas merupakan pengaruh dari Islam di mana hari Jumaat dipandang sebagai hari yang pendek untuk bekerja tapi panjang untuk beribadah. Pada hari itu,
Masyarakat Melayu juga mengenakan baju kurung atau baju Melayu. Ini berfungsi untuk memperindah diri dan menutup aurat yang jelas sekali merupakan pengaruh daripada Islam. Okey. So daripada situ saja. Terima kasih. Kita teruskan dengan sahabat saya untuk menerangkan tentang pantang larang orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Zakira binti Jasmine. Saya dari Seksyen AB 2.85 Diploma Entrepreneurship. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kepercayaan orang Melayu. Kepercayaan orang Melayu ia diwarisi secara turun-temurun. Ia masih lagi dipercayai sehingga kini. Ia tidak dapat dibuktikan secara kesahihannya. Dan kepercayaan yang pertama iaitu jika kita makan masam, makanan masam yang kita makan seperti apple, mangga, pelam, kita akan jadi pelupa. Yang kedua, jika kita makan kicap masa kita mengandung, nanti anak kita akan jadi gelap. Dan jika kita minum soya, anak kita akan jadi putih. Kepercayaan yang ketiga iaitu uri bayi. Jika kita tanam uri bayi di tempat yang dekat, anak kita akan dapat jodoh yang dekat. Jika kita tanam uri bayi di tempat yang jauh, anak kita akan dapat jodoh yang jauh. Dan jika kita tanam dengan senduk, sudik dan segala macam bahan benda masakan, anak kita akan pandai memasak. Dan kepercayaan yang keempat iaitu tangkal azimat. Tangkal azimat, tangkal yang dipakai kepada bayi, tangkal yang berwarna hitam. Tangkal itu untuk anak yang sering kencing malam, dan tangkal itu sering dipakai ketika anak mengamuk kerana anak kita diganggu oleh jin. Tapi sebab kepercayaan itu telah lama dan karun, dan pada era globalisasi ini, masyarakat Melayu sekarang kurang mempercayai mitos-mitos seperti itu lagi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Anwar. Saya dari Seksyen AB 2.85. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang pantang larang kaum Melayu pada masa dahulu, pada zaman dahulu. Pantang larang orang Melayu tradisional merupakan kepercayaan masyarakat Melayu pada zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang kita. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dari turun-temurun. Pantang larang orang tua-tua ni bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai murni yang baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan seharian. Okey, jenis-jenis pantang larang dia ialah: yang pertama, jangan memukul atau mendera atau mencederakan mana-mana binatang. Ini kerana dikuatiri anak yang bakal lahir mengalami kecacatan. Sebab pantang larang ni wujud ialah kerana bagi mengelakkan penganiayaan kepada haiwan. Okey, yang kedua ialah jangan mencaci atau menceritakan kecacatan. Ini kerana dikuatiri anak yang bakal lahir juga akan cacat. Sebab pantang larang ni wujud kerana untuk menjaga pertuturan agar tidak melukakan hati orang lain. Okay, yang ketiga ialah jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farihin bin Abu Khair daripada AB 2.85. Okay, hari ini saya nak sambung berapa pantang orang Melayu yang kita sekarang dah dewasa, tapi kita tak terfikir apa maksud di sebalik pantang larang orang Melayu tu. Dan ia mengandungi beberapa kepentingan untuk menjaga adab dan menerapkan nilai-nilai murni. Okey.
Antaranya ialah anak dara tidak boleh menyanyi di dapur, nanti dapat suami. Ini antara pantaran yang paling popular dalam masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, anak dara ni perlu dilindungi dan diberi didikan supaya mempunyai budi bahasa yang tinggi, penuh kesopanan. Dalam adab bab kata patah, lebih senang jaga lembu sekandang dari menjaga anak dara seorang. Okey, seterusnya yang kedua, anak gadis makan sambil berbaring, nanti dapat suami pemalas. Okey, tujuan teguran ni sangat halus. So, bila anak gadis yang berbaring sambil makan, dikatakan akan mendapat suami pemalas. Jika dinilai secara logik dan adab, maka makan sambil baring ni merupakan suatu pelakon yang kurang sopan di meja makan. Jadi, kalau dilihat dari segi aspek kesihatan, perbuatan ni menyusahkan, menyukarkan, bebankan penghadam makanan dalam sistem pencernaan. Okey, jadi bila membebankan sistem pencernaan, dia akan membawa satu penyakit kan, seperti reflux esophagus. Jadi pantang ni mungkin nampak remeh, tapi jangan pernah remeh sebab dia akan merosakkan kesihatan usus dalam badan. Okey. Yang ketiga, tidak boleh makan dalam gelap, nanti makan bersama hantu. Allahu Akbar. Okey, secara logiknya makan dalam gelap ni boleh mengundang masalah tercekik. Sebab kita tak tahu, kita tengah makan ikan ayam. Jadi makan ayam tu ada tulang. Jadi kalau kita makan tulang dan kita terlepas pandang, yang tak nampak, jadi dekat situ kita kita tak tahu apa akan jadi yang tulang. Jadi kita punya esophagus ni bukannya besi, bukannya logam, tapi kulit lembut kan. Jadi kalau tulang tu masuk dalam badan, jadi tulang tu besar masuk esophagus, so esophagus sangkut dan tercekik. Jadi susah lah gitu kan.